Okey, 4.3 kadaran. Okey, ini adalah untuk pelajar tingkatan 1 buku Sasbadi. Okey, kadaran. Selesaikan setiap yang berikut dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan. Kadaran ni, okey, kita bincangkan. Lepas tu nanti anak-anak perhatikan apa kaitan dia. Okey, kita tengok contoh. Kos penggunaan air ialah RM165 bagi penggunaan sebanyak 3 meter padu. Hitung kos penggunaan bagi 13 meter padu air. Okey, perhatikan. Jadi, dia ada maklumat dekat situ. Apa maklumat yang ada? Okey, kita pindah ke bawah dulu. Maklumat yang ada adalah RM1.65, 3 meter padu. Okey, jadi 3 meter padu sama dengan RM1.65. Kaedah kadaran yang cikgu ajar sebentar tadi, RM1.65 adalah RM1.65 per 3 meter padu. Okey, yang kita belajar adalah kaedah kadaran. Cikgu fokus dalam kaedah kadaran dulu ya. Okey, jadi hitung kos penggunaan bagi 13 meter padu. 13 meter padu. Perhatikan dekat sini anak-anak. RM1.65 per 3 meter padu. Okey, 3 meter padu ni berada di bawah. Okey, 3 meter padu ni berada di bawah. Sekarang, dia yang diberi 2 kali adalah meter padu. Jadi, meter padu di bawah, maka 13 itu sama dengan di bawah. Okey, benda yang kita tidak tahu adalah RM. Dia tanya, hitung kos kan? Kita tak tahu. Ini. X. Jadi, maksudnya X ini adalah RM. Okey, tengok RM1.65 sama dengan XRM. Okey, 3 meter padu sama dengan 13 meter padu. Okey, ini maksudnya melalui kaedah kadaran. Okey, jadi bagaimanakah kita nak menyelesaikan ini? Okey, kita nak hilangkan okey, maksudnya dekat sini, ni tengok anak panah ini, 3. Bagaimana jadi 13? 3. Bagaimana jadi 13? Okey, jadi dia akan darab dengan 13 per 3. Okey, darab dengan 13 per 3, maka dia akan jadi 13 lah. Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita kalau tengok ini 3, maksudnya 3 per 1. Darab dengan berapa, jadi dia akan jadi 13. Sebab dia nak potong atas dan bawah tadi kan. Jadi dia akan darab dengan 13 per 3 lah begitu. Itu cara dia. Okey. Jadi, kalau di bawah itu darab 13 per 3, atas juga darab 13 per 3. Jadi, seterusnya, RM1.65, X itu, jadi nilai X sama dengan RM1.65 darab dengan 13 per 3. Maka dia akan bagi jawapan 7.15. Itu adalah kaedah kadaran. Okey, kaedah yang kita belajar sebelum ini. Kaedah kadaran. Okey. Jadi, untuk semua ini, cikgu akan terang kaedah kadaran dulu. Supaya tidak berlaku macam macam kekeliruan. Alright? Jadi, ada banyak kaedah dekat sini. Kita tengok. Okey, kita tengok. Nombor 1. Kos untuk membuat 5 buah meja ialah RM80. Okey, jadi tak apa. Kita tengok dulu. Hitung kos untuk membuat 8 meja yang sama. Okey, jadi kos kan, dia nak kos. Maksudnya kos di atas lah. Sebab dia nak kos tu, cikgu suka apa yang kita nak cari tu diletak di atas. Okey, jadi kos RM. Okey, tak nak RM lah. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, kita ikut saja contoh di atas. Okey, kos, okey, let's say Y kita nak cari Y. Y tu maksudnya RM lah. Kan? Untuk membuat 8 meja. Betul? Okey. Apa yang diberi? Yang diberi adalah RM80 untuk 5 meja. Tengok RM di atas. Jadi, kita cari kawan dia mesti RM di atas juga. RM80 per bawah dia adalah 5 meja. Nampak tak? Okey. Jadi, sekarang kadaran. Kita nak tengok
perkadaran di antara mereka berdua ini. Okey, kita pilih warna biru. Okey, jadi ini yang ada dua maklumat ini kita pakai. Okey, ingat kalau dia 5 meja, kita nak dapat 8 ni. 5 darab dengan 5 lah. Sebabnya apa? 5 tadi kan darab dengan 5 atas dengan bawah kan boleh mansuh kan sayang. Kita nak jawapan dia 8. Jadi 8 atas kan. Jadi maksudnya darab dengan 8/5. Betul? Darab 8/5. Jadi atas juga mesti darab dengan 8/5. Jadi apakah kos dia sayang? So kos dia adalah Y. Okey, mungkin kita guna warna lain supaya lebih nampak. Okey, Y sama dengan ini 80 tu. Okey, RM 80 darab dengan 8/5. Okey. So, tekan saja kalkulator. Okey. 80 darab 8/5. Okey, maka jawapan Y adalah 128 ringgit. Okey, RM. Begitu. Okey, mungkin tak cukup dengan satu contoh. Kita tengok lagi nombor 2. Alia boleh menyiapkan 10 buah kraft tangan dalam masa 3 jam. Okey, hitung masa yang diambil oleh Alia untuk menyiapkan 18 buah kraft tangan yang sama. Tengok, apa yang dia nak letak di atas. Okey. Dia kata nak masa. Jadi, kita akan buat masa di atas lah. Okey, mungkin Z. Okey. Z, masa. Masa ni, okey, dia berkaitan dengan jam. Jadi, jam. Z, jam. Okey, per 18 buah. 18 kraft. Okey. Jadi, apa maklumat yang ada? 3 jam. Sebab jam di atas, maka jam itu mesti berada di atas ya. 3 jam per 10 kraft. Baik. Okey, sekarang ingat macam mana kita nak cari ni? Maksudnya yang ini mesti darab kan? Darab. Okey, 10 ini per 1. Jadi kita nak dapat jawapan 18, maka atas dengan bawah potongan. Jadi 18 ke atas. Maksudnya kita akan darab dengan 18/10. Atas ni, Z ini, kita akan darab dengan 18/10. Maka Z sama dengan 18/10 darab 3 jam. Sama dengan, okey, 18/10 darab 3. Jadi jawapan dia adalah Z 5.4 jam. Okey? Okey. Teruskan dengan soalan nombor 3. Jisim bagi 4 buah kamus yang sama adalah 2.4 kilogram. Cari bilangan kamus jika jisim keseluruhannya adalah 5.4 kilogram. Okey. Tengok. Dia cari bilangan. Jadi 4 kamus 2.4 kilogram. Sama dengan cari bilangan. Maka kita kena letak bilangan kat sini. P. P kamus 5.4 kilogram. Perhatikan apa yang kita nak cari akan berada di atas. Okey, ingat apa yang kita nak cari akan berada di atas. Okey, kita tukar lagi. Okey, jadi ingat macam mana nak hilangkan ni? Ini kan 2.4 per 1 darab berapa? Mestilah 2.4 dekat sini bawah. Supaya atas dan bawah boleh mansuh. Dan kita akan darab dengan 5.4. Maka maksudnya atas juga kita akan darab dengan 5.4 per 2.4. Jadi P adalah 5.4 per 2.4 darab dengan 4. Okey.
Guna saja kalkulator 5.4 per 2.4. Okey, darabkan dengan 4. Jadi jawapan dia adalah 9. Okey. Cikgu padam sebab takut tidak jelas ya. Jadi kita akan buat sama dengan 9 apa? 9 kamus. Alright? Okey. Jadi itu adalah kaedah kadaran. Okey. Seterusnya, kaedah yang kedua adalah kaedah unitary. Unitary bermaksud 1 unit. Okey, kita tengok contoh yang tadi. 3 meter padu sama dengan RM1.65. Jadi kita nak 1 meter padu berapa? Bahagi 3 lah dekat sini. Jadi dekat sini pun bahagi 3. Jadi tengok 3 bagi 3 1. Jadi RM1.65 bagi 3 0.55 sen. Maksudnya 55 sen. Okey. Jadi untuk 13, jadi 13 maksudnya 1 darab 13 kan? Sini darab 13 kan? Baru jadi 1 darab 13 baru jadi 13 kan? Maka dekat sini juga kena darab 13. 55 sen darab 13. Jadi RM7.15. Itu kaedah unitary, 1 unit. Okey. Jadi kita tengok nombor 1 tadi. Kos untuk membuat 5 buah meja adalah RM80. Okey, jadi dia dah hitung kos kan? Jadi 5 meja sama dengan RM80. Jadi kita nak tahu 1 meja berapa? Jadi macam mana 5 tu jadi 1? Dia bahagi dengan 5 kan? Jadi dekat sini RM80 bahagi 5. Tekan saja kalkulator. 80 bahagi 5, 16. Okey. Sama dengan RM16 ringgit. Jadi dia tanya, hitung kos bagi berapa meja? 8 meja. Jadi bagaimana dia nak jadi 8? 8 meja sama dengan, okey, 1 ni darab 8 kan, baru jadi 8 kan? Jadi ini adalah 16 kali 8. Okey, 16 kali 8 berapa? 128. Maka tengok, kaedah kadaran, kaedah unitary akan memberi jawapan yang sama. Okey, kita tengok nombor 2. Alia boleh menyiapkan 10 buah kraft tangan yang sama dalam masa 3 jam. Okey, 10 kraft 3 jam. Okey, jadi kalau 1 kraft 3/10, iaitu 0.3 jam. Betul? Kalau 18 kraft 1 kali 18 kan? Jadi 3/10 darab dengan 18. Okey. 3/10 darab 18. Okey, sama. Dia akan bagi 5.4 jam. Okey. Mudah kan? Okey. Teruskan. Jisim bagi 4 buah, 4 kamus. 2.4 kilogram. 1 kamus. Okey, 2.4 bagi 4, 0.6 kilogram. Okey, kalau kita nak tahu, dia kata berapa tadi? 5.4 gram. 5.4 kilogram. Okey, maksudnya, okey, cikgu dah buat terbalik ni. Boleh teruskan dengan yang ini, tapi cikgu tak nak sebab dia nak bilangan kamus. Okeylah, tak apalah, boleh jugalah. Okey, jadi ini
Okey, ini 5.4 bagi 0, maksudnya 0.6 ni darab berapa? Jadi 5.4. Maka dia darab dengan 9. Okey, ini darab 9. Maka yang ini juga jawapan dia adalah 1 darab 9, iaitu 9 kamus. Okey, ni tadi dah terbuat terbalik. Okey. Tak apalah. Okay, kita tengok rasanya anak-anak faham lah yang tu. Okey, nanti boleh cuba sendiri. Okey, kaedah pendaraban silang alang-alang kita habiskan. Okey, darab silang yang ini juga mudah. Jangan risau. Kos, okey, 5 buah meja. 5 meja. Okey. Okey, maafkan cikgu ya. Okey, dia sama macam yang kaedah kadaran. Apa benda yang kita nak? Benda yang kita nak kita letak di atas. Okey, jadi Y kan? YRM sama dengan 8 meja. Okey, jadi RM 80 sama dengan 5 meja. Okey, sama macam sebelah tadi kan? Okey, jadi sekarang kita tak nak tengok unit ni. Kita akan darab unit, kita terus padam. Yang ini untuk cikgu tunjuk saja tadi. Supaya meja dengan meja, RM dengan RM. Okey? Okey, darab silang. Darab silang dia maaf ya. Ingatkan pegang pen tadi. Rupanya pegang pen pemadam. Okey. Okey, seterusnya bagaimana nak buat? Yang kita nak cari itu 5 darab Y. Jadi 5Y. Okey, 80 darab sama dengan 80 darab 8, 640. Jadi 5 darab Y. Okey, 5 itu kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. 640 bahagi dengan 5. Jawapan dia ialah 128. Okey. Sekejap. 640 bahagi 5. 128. Betul. Okey, seterusnya. Okey, tengok penerapan silang. Sama juga. Cara dia buat tadi macam kaedah pengkadaran. Okey, 3 jam. 10 kraft. Okey, Z jam. 18 kraft. Ingat, unit dia mesti sama, bawah dengan bawah, atas dengan atas. Lepas tu kita buat darab silang. Okey, 10. Aduh, pemadam lagi. Okey, 10 darab Z, 10 Z. Sama dengan 18 kali 3, 54. Jadi 10 Z itu bermaksud darab. Bawa sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadi Z adalah 54 bahagi 10, 5.4. Unit dia apa? Masa. Jadi dia adalah jam. Okey. Tengok soalan yang terakhir. Sama juga tadi. 4 kamus per 2.4 kilogram sama dengan P kamus per 5.4 kilogram. Darab silang. Tengok darab. Atas darab atas. Bawah darab atas. 2.4 P. Rapatkan saja nombor dan huruf tersebut. Sama dengan 4 darab 5.4. Jadi 5.4 darab 4 adalah 21.6. Maka P ialah, dekat sini adalah 2.4 darab P. Maka pergi sebelah, dia akan jadi bahagi 2.4. Jadi 21.6 bahagi 2.4 sama dengan 9. Jadi P sama dengan 9. Alright. So, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sehingga berjumpa lagi. Bye.